mentafsir bukan saja Al-Quran, dalil-dalil agama itu satu perkara yang penting. Termasuklah juga dalam isu sexual minority, baik kita bercerita tentang lesbian, baik kita bercerita tentang gay ataupun transgender. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nak buat sedikit tambahan. Mungkin sebab saya baca juga komen Nisha Ayub, betul, saya ada menulis panjang tentang keragaman seksualiti di Nusantara, dan Amirul Mukminin juga sebut sedikit tadi tentang dalam masyarakat Bugis kita ada 5 jenis gender, kita ada calalai, calabai, kita ada banyak lagi gender. Begitu juga praktik makyung dan sebagainya. Dan kita jangan lupa, saya sebenarnya agak terkilan apabila ada orang kata, oh, LGBT ini adalah budaya barat, sedangkan barat itu sebelum bercerita tentang LGBT, kita sudah bercerita dan kita sudah bercerita tentang LGBT dengan sangat positif sekali dan diterima oleh masyarakat. Contoh di Indonesia dan sebahagian masyarakat Jawa di sini, kita ada satu budaya yang ada satu di Ponorogo misalnya, kita ada Riok Ponorogo. Dalam Riok Ponorogo ini ada satu orang laki-laki yang namanya Waruk. Waruk ini dianggap sebagai laki-laki yang sakti dan punya keramat. Jadi sampai sekarang mana-mana politician di Indonesia itu yang ingin menang pilihan raya atau minta berubat atau minta apa-apa pertolongan spiritual, dia akan pergi jumpa dengan Waruk ini tadi. Dan Waruk tadi untuk mempertahankan atau untuk retain dia punya kuasa sakti dia perlu ada gemblak. Gemblak ni adalah budak laki-laki yang dijadikan sebagai kekasih. Dan apabila dia melakukan hubungan seks dengan budak lelaki ini, kuasanya akan bertambah dan lebih saktinya. Itu di Indonesia. Kemudian kita ada di Aceh. Ini jarang orang sebut sekali. Di Aceh ada satu praktik kebudayaan yang namanya Ratib Sadati. Dalam Ratib Sadati ini mereka bersenandung dengan kasidah-kasidah, pujian-pujian kepada Nabi dan pujian sejarah-sejarah tentang Nabi Muhammad SAW. Praktiknya lebih kurang sama. Jadi dalam kumpulan Ratib Sadati ini nanti akan ada satu syekh atau dipanggil uli syekh ataupun ketua dalam kumpulan tadi. Dia akan melatih sadati atau budak-budak muda. Biasanya dia akan approach budak muda yang miskin, yang mukanya agak baik, jambu kita panggil, pergi ke rumah-rumah, minta dengan parents akan bagi, dia akan jaga dan mereka melakukan hubungan seks. Ini benda yang normal. Kemudian Ratib Sadati ini nanti kalau kita tengok di Terengganu ada satu kebudayaan yang namanya Rodat. Rodat ini berasal, kalau tengok kebanyakan orang kata berasal daripada Iraq. Tapi ada juga sejarah yang mengatakan bahawa Rodat ini berasal daripada Iraq tapi datang ke Terengganu melalui Aceh. Jadi nama Ratib Sadati ini tadi di Terengganu ditukar menjadi Rodat. Cuma sejauh mana praktiknya itu kita tidak tahu, itu tidak ada kajian khusus dan banyak lagi sebenarnya yang bercerita. Kemudian bagi orang yang duduk di pondok pesantren, ada satu praktik baik laki-laki ataupun perempuan, itu namanya Mairil. Mairil ini singkatan daripada Mar'atul Lail, isteri di waktu malam. Jadi senior yang ada di pesantren tadi akan, bila budak-budak baru masuk, dia akan jumpa budak-budak baru dan dia akan ambil untuk jadi macam praktik kita di sekolah asrama penuh sebagai adik angkat. Jadi dia akan jaga, buat macam isteri, ada yang melakukan hubungan seks. Cuma itu lebih complicated kalau di pesantren itu kerana mereka belajar fikih. Jadi dalam fikih mungkin kebanyakan santri ataupun pelajar-pelajar lelaki itu menganggap bahawa liwat itu haram. Jadi ini yang kita kena bezakan. Perbuatan ataupun sexual behavior ini ada banyak, bukan sekadar anal sex sahaja. Sekurang-kurangnya ada 6 ataupun 7. Kita tengok dalam kitab klasik. Ustaz boleh berhenti? Sebelum saya jawab soalan tu. Okey, di sini jelas ya. Beliau menggunakan taktik Khalid Ar-Ruwaihib. Khalid Ar-Ruwaihib tulis sebuah buku berkenaan dengan sejarah homoseksualiti di kalangan orang Arab Islam, ya. Dan seolah-olah beliau merumuskan bahawa LGBT ini di kalangan masyarakat Arab, especially kita kata homoseksualiti, ya, di kalangan masyarakat Arab adalah benda yang ada dalam sejarah. Dan beliau seolah-olah nak gambarkan bahawa benda ni benda yang diterima dalam masyarakat Arab. Beliau ambil syair-syair, sebahagian buku-buku sejarah,
untuk menggambarkan bahawa benda ni diterima sebenarnya. Jadi of course kita tak nafikan bahawa homosexuality has always been with the human civilization. Kita tak pernah nafikan benda ni. Semua orang tahu adanya makna, adanya pondan dan sebagainya. Maaflah kalau term-term ni tidak dipersetujui, tapi itu yang dipahami oleh orang awam. Di kalangan orang Arab pun dia orang tahu. Dalam Al-Quran pun ada sebut tentang orang-orang seperti ini, bari ulil irbati, lelaki yang tidak ada nafsu seks kepada perempuan. Benda ni benda normal. Benda ni orang agama tahu. Orang agama tahu ada lelaki lembut, ada perempuan yang kelakian. This is not new discovery. Kan? Benda ni diketahui. Tapi apabila nak mendakwa bahawa benda ni diterima, bahkan mengatakan benda ni positif, diterima secara positif, statement yang digunakan oleh saudara Afiq tadi, diterima secara positif di Nusantara ini, di kalangan orang Melayu, yang disebut sebagai waruk tadi, berkenaan dengan ratib sadati, berkenaan dengan rodat, berkenaan dengan marlail, mar'atul lail, yang mana macam lelaki berhubungan seks dengan lelaki dewasa dengan budak lelaki, menjadi satu yang diterima oleh orang Melayu, diterima sebagai sesuatu benda yang positif, secara positif. Adakah kita sebagai sebuah masyarakat Melayu bersetuju dengan tuduhan ini? Kalau nak kata benda ni ada dalam masyarakat, saya bukan pakar sejarah, saya tak boleh nak pastikan 100% semua yang beliau cakap ni memang berlaku, tapi kita dengar kes-kes tentu masuk surat khabar dan sebagainya, berlaku kes-kes seperti ini di sebahagian institusi pendidikan. Tapi benda itu telah diketahui oleh pelaku dan yang dengar dan pelajar-pelajar serta guru-guru dekat tempat tu sebagai haram. Bahkan dosa besar. Mereka tak pernah menerima secara positif. What do you mean when you say diterima secara positif? Apa maksudnya? Kita terima hakikat dia ada, tetapi menerimanya secara positif, what does it mean? Oh, tak ada masalah je, benda biasa, benda normal. Benda normal kena liwat. Benda normal aja berlaku hubungan badan antara lelaki dengan lelaki, walaupun tak berlaku penetration, tak berlaku liwat, normal je. Normal dalam masyarakat Melayu. Tradisi waruk ni adalah tradisi dukun, tradisi tukang sihir. Of course lah, power tukang sihir ni akan bertambah bila dia melakukan maksiat-maksiat besar, bila dia melakukan dosa-dosa besar. Sebab tu dia ada budak lelaki yang dia akan bersetubuh dengan dia. Ratib sadati, tentang rodat, mar'atul lail, ini semua adalah ijma'an haram dan tidak diterima secara positif. Tidak diterima secara positif. Mungkin diterima oleh orang-orang tertentu dalam sebuah masyarakat tertentu yang terpencil, sebuah kebudayaan tertentu. Tapi kalau kita merujuk kepada agama Islam, tidak pernah ada kumpulan ulama yang endorse benda ni dan kata benda ni adalah benda normal dan diterima secara positif. Jadi kita lihat strategi mereka. Orang-orang seperti Khalid Ar-Wahid, seperti saudara Afiq, mereka menggunakan hujah budaya. Oh, benda ni telah diterima dalam budaya kita, telah diamalkan oleh budaya Melayu. Saya tak tahu dalam mahkamah mana, dalam universiti mana, dalam perbincangan keilmuan mana yang dakwaan budaya ini boleh membenarkan sesuatu perbuatan dan boleh mengharamkan sesuatu perbuatan. Kalau pergi ke mahkamah berkenaan pertuduhan seseorang yang membunuh, dukun yang membunuh orang sebab nak buat blood sacrifice kepada syaitan, kalau dukun tu kata, oh ini tradisi masyarakat saya, tradisi masyarakat saya, ada kami ramai adalah dukun dan kami menerima hakikat bahawa kami akan terpaksa membunuh orang-orang tertentu untuk dikorbankan kepada syaitan. Macam mana kalau berlaku dakwaan-dakwaan seperti itu? Adakah diterima pakai di mahkamah? Oh, budaya kami memang kami akan pergi merogol setiap tahun. Oh, budaya kami memang kami akan mencuri setiap tahun. Ini dakwaan daripada budaya. Islam datang untuk bersihkan budaya. Bukan nak kata semua budaya Melayu ini teruk. Tidak. Tapi ada budaya Melayu yang tidak ada kaitan dengan wahyu, yang asalnya daripada hawa nafsu manusia. Jadi adakah kita nak menggunakan daripada budaya untuk melawan, menyanggah apa yang jelas daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala? Malakum kaifa tahkumun? Macam mana kamu berfikir? What logic are you using? Are you even use logic? You guna logik ke? You guna akal ke bila bercakap ni?
dakwah budaya. Sama juga macam Khalid Ruwaihid kan, menyenaraikan ada dalam budaya Islam Arab, ada dalam budaya Arab. So what? So what? Kan, apa sebenarnya point you? Berapa banyak lagi budaya kita yang mengarut-ngarut? Nak guna tu sebagai hujah. Berapa banyak budaya orang Arab yang salah? Berapa banyak budaya orang Melayu yang salah? Berapa banyak budaya orang putih yang salah? Takkan kita nak mengiyakan hanya setakat ia sebagai sebuah budaya? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim.